Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan meneruskan latihan melukis geometri kita yang kedua, iaitu kita akan melukiskan lakaran yang berikutlah. Kemudian yang seterusnya, yang kedua, saya akan tunjukkan cara untuk memasukkan dimensi. Kemudian yang ketiga, saya akan tunjukkan cara untuk kita masukkan blok tajuk ataupun title block. Kemudian yang terakhir sekali, yang keempat, saya akan tunjukkan cara untuk mencetak. Okey, mari kita mulakan. Okey, pastikan kita telah pun menukar dia punya unit lah yang kita kendaki. Saya telah menukar ke dalam milimeter. Kemudian tukar dia punya limits. Okey, kalau kamu pakai kertas size A4, tukarkan limits ke A4. Okey. Okey, units. Okey, dah tukar. Okey, limit pun saya dah tukar. LIMIT. Enter. Okey. 0,0 enter, kemudian masukkan 297 210 enter. Okey, saya dah tukarkan yang tadi. Okey, yang pertama sekali kita mesti cari titik permulaan kita nak lukis lah. Okey, saya akan bermulakan dengan pada titik di sini. Kemudian kita akan lukis garisan untuk panjang dia 14 lah. Okey, line L, enter. Okey, tandakan pada mana-mana titik yang kita nak lah. Kemudian pastikan kamu punya mode ortho ni hidup lah. Okey, 14, nilai 14. Okey, enter. Okey, enter sekali lagi. Okey, terlampau kecil, ataupun kalau kamu tak nampak, mungkin dia sebabkan dia terlampau halus lah. Kita kena zoom in dia. Okey, zoom Z, enter. E untuk extend. Okey, zoom out sikit pakai kamu punya mouse wheel. Okey, kemudian nak panning macam biasa, tekan kamu punya roda mouse tu. Okey, nak zoom out kamu putarkan kamu punya roda mouse. Nak panning kamu tekan roda tu. Okey, boleh faham ah? Putar dengan tekan. Okey, seterusnya 10. Okey, 10 ke atas. Okey, arahan line. Okey, klik pada hujung ni. Okey, end point ni. Okey, end point ni, apa yang kamu nampak ni dipanggil object snap. Okey, kita hidupkan end point, mid point, center, quadrant dengan intersection. Okey, kalau nak off kan, on, hidupkan. Okey, off snap mode ni. Okey, klik pada end point dia, pergi ke atas. Dia punya panjang dia 10. Enter. Enter sekali lagi. Okey. Kemudian kita akan buat panjang ni 3, 3, 4 ni. Okey. Klik pada end point di sini, pergi ke atas, pastikan kamu punya auto mode hidup. 3, enter. Okey. Ke kiri 3, enter. Kemudian pergi ke atas, nilai dia 4, enter. Okey, enter sekali lagi. Okey, kemudian kita akan buat bulatan ni. Okey, tinggal separuh bulatan lah. Dengan dia punya diameter dia bagi 4. Jadi kita akan buat di sinilah. Bulat dulu. Okey, arahan circle C, enter. Kemudian dia cakap apa? Okey, kalau tak dapat. Okey, semula kita akan guna arahan line dulu. Dengan kita buat panjang dia 4, enter. Kemudian kita tambah, kita akan buat bulat lah. Okey, dapatkan midpoint tadi. Dah. Okey, sekarang ni bulatan kita dengan diameter 4. Kemudian kita buat panjang selebihnya ni 2.4. Okey, 2.4 ke kanan. Okey, arahan line. Okey, klik pada kuadran sebelah kanan bulatan ni. Okey, masukkan nilai 2.4, enter. Okey, yang terakhir garisan ni. Okey, garisan ni tak ada ukuran, kamu boleh sambungkan daripada titik sini ke titik sini dengan guna arahan
line, kita klik pada hujung sini dan hujung sini, enter. Okey, seterusnya kita ada segi 6 iaitu hexagon dengan dia punya diameter dia 2. Okey, cara dia kita gunakan arahan polygon. Okey, ni arahan polygon, dia punya simbol dia ataupun type poly, POL, enter. Kemudian enter number of side, maksudnya dia minta kamu masukkan dia punya sisi dia. Kalau hexagon dia ada 6 sisi, enter. Kemudian dia minta center of polygon. Okey, ni center dia. Kemudian dia tanya option inscribe in circle ataupun circumference about circle. Okey, kalau kita tengok sini, kalau kita buat bulatan penuh, okey, menyambung dia punya bucu-bucu ni semua, okey, maksudnya kita punya hexagon ni berada dalam bulatan. Okey, inscribe. Okey, boleh beza okey. Jadi kita pilih inscribe circle. Okey, masukkan dia punya radius. Okey, radius dia kita tengok sini. Kalau sini ke sini jadi 1 lah. Okey, dia bagi ni diameter 2 tu diameter, radius dia 1. Okey, radius 1, enter. Okey, selesai. Okey, klik ni, kemudian tekan delete ataupun guna arahan erase. Klik pada objek ni, delete, okay, enter. Kemudian lengkungan yang di bawah ni kita guna arahan trim, TRIM, okay, enter sekali lagi, kemudian padam. Okey, kita ada tertinggal lagi satu bulatan ni. Okey, bulatan ni dengan lengkungan di luar ni ataupun dinamakan fillet. Okey, dengan radius dia 3. Okey, maksudnya bulat daripada sini ke sini pun 3 dan ke sini jarak sini 3. Okey, 3. Jadi saya buat macam ni dulu. Okey, guna arahan circle. Klik pada endpoint sini. Okey, masukkan dia punya radius 3, enter. Kemudian guna buat arahan line daripada sini, kuadran sebelah kanan bulatan tadi, klik ni ke atas 3 dan enter sekali lagi. Okey, dan bulatan ni kita erasekan dia. Klik enter. Okey, dan kita buat bulatan kita. Klik pada endpoint sini, dapatkan dia punya pusat tadi. Kemudian dia punya radius dia 1.6. Okey. Okey, erase kamu punya garisan tadi. Kemudian kita akan buat fillet tadi dengan radius dia 3. Okey, guna arahan fillet. Okey, masukkan nilai radius, klik radius, tekan 3, enter. Kemudian select first line kita, kemudian second line kita. Okey, dah selesai. Okey, seterusnya kita akan buat langkah yang seterusnya, kita akan masukkan dimensi. Tapi sebelum tu kita perlu untuk masukkan lukisan ini ke dalam title block dahululah ataupun blok tajuk dahulu. Kita akan pergi ke layout 1. Okey, sebelum pergi ke layout 1, pastikan kamu matikan kamu punya grid mode kamu ataupun tekan F7. Okey, pergi layout 1. Okey, langkah yang seterusnya kamu padam yang
kamu punya viewport ini dulu, klik dia. Okey, kemudian tekan delete. Okey, itu langkah yang pertama lah. Kemudian seterusnya, langkah yang kedua, kamu pergi print, klik paste, setup. Okey, tekan modify. Okey, pilih printer kamu. Okey, kalau ada printer, klik lah. Okey, sekarang ni saya tunjuk cara untuk kita print ke PDF. Bagi yang guna Windows 10, kamu boleh pilih Microsoft Print to PDF. Okey, paper size A4 lah. Skala 1:1. Okey, ini 1:1 dan unit mm. Klik okey. Kemudian close. Okey, langkah seterusnya yang ketiga. Tekan insert block. Okey. Browse. Okey, cari kamu punya title block ataupun block tajuk. Okey, block tajuk ni saya ada tunjuk cara nak lukis dalam video yang sebelumnya. Okey, klik blok tajuk kamu. Kemudian klik open. Dan tekan OK. Okey, kemudian pastikan kamu letak di penjuru ni dengan sebetul-betulnya. Kamu boleh zoom melalui roda mouse kamu, zoom. Okey. Okey, klik dia. Okey, dah selesai. Okey, bila kamu tekan dia, dia jadi satu objek. Jadi untuk kamu nak edit tulisan di dalam ni, kamu kena guna arahan export. Okey, langkah yang keempat, kamu kena export dia, letupkan dia, EXPLOTE. Okey, enter. Kemudian select objek. Okey, highlight semua ni, kemudian klik enter. Okey. Okey, yang kelima, title block mestilah tebal dia punya garisan. Jadi kita kena guna layer properties manager. Kita kena create layer khas untuk title block dengan dia punya line weight dia lebih tebal. Okey, masukkan. Okey, create new layer tadi, tekan okey, namakan dia. Okey, double klik ataupun rename, namakan dia block. Kemudian okey, line type dia continuous. Kemudian line weight dia ambil lah paling tebal sekali lah. Okey, 0.5. Okey. Okey, seterusnya kita buat layer untuk dimensi, sebab kita nak masuk dimensi kan. Okey, dimensi. Okey, kita ubah warna dia, color merah ke. Kemudian line weight dia kita kurang sikit lah, 0.18. Okey. Dan kamu punya objek tadi dia dalam line kosong ni. Okey. Jadi saya nak kamu jangan pakailah yang kosong ni, kamu ubah dia, klik new layer, kamu masukkan layer objek. Okey, tebal sikit, 0.3. Okey, yang line weight ni dia tak tentu tau. Saya pun memandai-mandai ya, ikut kamu punya kehendak lah. Okey, kehendak soalan. Kalau dia ada nyatakan line weight ketebal mana, kamu ikut kehendak soalan. Okey, selesai, kita bangkah. Okey, sekarang ni kita punya blok. Okey, kita kena ubah kita punya title block, pergi layer block. Okey, klik sekali, kemudian klik di atas. Okey, kita dah select. Okey, nampak tu dia tunjuk sekarang ni kita punya blok masih lagi di layer kosong. Jadi kita ubah ke layer block, klik dia. Okey, dah selesai, tekan escape, ECS ni. Okey, tengok bila saya off lampu ni,
Okay, block kita hilang sebab kita tutup punya layer block tadi. Okay, dah selesai. Kemudian kita klik pada layer object. Okay, langkah yang seterusnya, mana lukisan tadi kan, jadi kita nak masukkan lukisan tadi lah. Okay, kita pergi dekat kita punya viewport toolbar ni. Okay, tekan single viewport ni. Okay, ni viewport punya tool kita ni. Okay, single viewport. Okay, pastikan kamu punya objek snap hidup lah. Kita klik pada penjuru belah kiri atas, kemudian klik pada penjuru sebelah kanan bawah. Kemudian lepas kita dah masukkan ni, kita perlu skalakan dia lah. Okay, double klik di dalam sini. Okay, sekarang ni kita masuk dalam model space yang dipanggilnya. Okay, kita boleh zoom out sikit, ataupun kita nak ubah sini pun boleh. Kita lampau kecil kan, scale to fit. Ok, kamu panning dia. Ok, kemudian kamu zoom out sikit. Ok, dah selesai. Kemudian kalau kamu nak keluar daripada model space ni, kamu tekan escape dan double klik pada bahagian luar, ataupun kamu tekan command P S enter. Ok, zoom in sikit. Ok, sekarang ni kita dah berjaya masukkan kita punya objek kita, tetapi objek kita masih dalam layer kosong ni. Ok, jadi kita kena ubah objek kita ni ke layer objek. Double klik dia, kemudian highlight dia. Ok, klik sekali, kemudian klik di atas ni, kemudian kita klik objek. Ok, dah keluar. Ok, paper space PS enter. Ok, sekarang ni saya nak off kamu punya layer kosong ni. Ok, objek kamu masih ada, jadi sebab kita dah ubah ke layer objek. Sekarang ni kamu tak nampak kita punya perbezaan ketebalan garisan. Sebab apa? Sebab ketebalan ni nampak bila kita print sahaja. Ok, bila kita print baru kita nampak beza dia punya tebal garisan tu. Ok, sekarang ni seterusnya kita akan masuk dimensi lah. Ok, klik pada layer dimension dahulu. Ok, klik pada dimension pada kamu punya toolbar ni, menu bar ni. Ok, linear. Ok, dah. Ok, seterusnya enter saja untuk ulang balik. Ok, kemudian enter sekali lagi. Ok, dah, enter sekali lagi. Ok, enter sekali lagi. Ok, seterusnya kita guna ada lagi linear. Ok, klik. Ok, kemudian masukkan dimensi untuk diameter. Klik pada bulatan tadi. Ok, kemudian kita guna radius pula, dimension untuk radius. Ok, enter. Klik lagi. Ok, dah enter. Ok, dah selesai. Satu lagi linear pada bahagian bawah ni. Ok, dan yang terakhir kita masukkan center mark untuk bulatan ni. Ni, dan enter kali lagi untuk ulang balik center mark. Klik pada bulatan atas, enter. Ok, dan saya tak nak dia punya garisan ni lurus macam ni. Saya nak dia mendata. Ok, pergi dimension style. Ok, modify.
ISO standard. Kemudian dia punya primary unit ni saya nak pakai period. Okey, pakai titik, tak nak pakai okey, tak nak pakai koma. Okey. Dan kamu boleh ubah kamu punya nama projek, double klik dia. Okey, tulis latihan 2. Okey, 2D. Okey, nama lukisan geometri, contohlah. Dia masukkan unit skala ni. Skala tak perlulah, sebab kita ikut skala yang betul pun. Okey, bila dah selesai macam ni kira dah selesai lah. Okey, langkah yang terakhir saya nak tunjuk, kita cetakkan dia. Okey, dalam sini dia panggil plot. Okey, pergi ke ni, atas ni, print plot. Okey, kamu boleh tekan preview dulu. Okey, dah macam ni lah. Okey, pangkah. Okey, Microsoft Print to PDF. Dah settle lah, klik OK. Okey, pilih tempat kamu nak print tadi. Okey, latihan 2 2D. Okey, selesai. Okey, kemudian save kamu punya lukisan ni. Okey, lukisan tadi tak save kan, kita baru print. Okey, save lah di mana-mana yang kamu nak. Latihan 2D, enter, save. Okey, ini lukisan yang saya telah print dalam bentuk PDF. Okey, dan kamu boleh buka dia pakai Microsoft Word untuk tujuan kalau nak masuk, kalau kamu lukis lukisan untuk kamu punya PTA nanti lah, contohlah. Okey, itu saja daripada saya. Selamat mencuba. Okey, sebarang masalah kita roja-roja lah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.